kita tafsir tadabbur suratul Fatihah. Yang semalam target ustazah ni adalah untuk kita datangkan khusyuk di dalam solat apabila kita membaca suratul Fatihah. Maksud Al-Fatihah ini adalah pembukaan, kata Buya Hamka. Dia bukan surah yang pertama diturunkan. Ramai kita sedia maklum. Yang pertama diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Suratul Alaq ayat 1 hingga 5. Ini pertama turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa kita buka-buka Quran bukan yang duduk pada permulaan muka surat Quran itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Menyusun surah-surah Al-Fatihah ilan nas ini pun bukan perancangan manusia. Muslimat dirahmati Allah. Allah yang memberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan para sahabat radhiyallahu anhum. Saat itu tak dibenarkan Quran ditulis. Tetapi bila wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, risau mereka, berlaku peperangan Riddah, ramai orang-orang yang murtad, termasuk penghafaz-penghafaz Al-Quran. Lalu sampai kepada zaman Sayyidina Abu Bakar yang sangat tunduk, tak patuh kepada Muhammad. Muhammad tak bagi tulis ni Quran ni. Muslimat, sampai kepada Abu Bakar dihimpunkan Quran yang disimpan di dalam rumah Hafsah. Masya Allah, zaman datangnya Allahumma salli ala Muhammad, Uthman, Sayyidina Uthman, barulah mereka membuat satu keputusan untuk membukukan. Sebab itu hari ni yang popular di kalangan pembaca Al-Quran adalah Al-Quran Rasam Uthmani. Sebab pada zaman Sayyidina Uthman lah yang betul-betul dikumpulkan, sungguh-sungguh ditulis akan Al-Quran. Masya Allah. Muslimat dirahmati Allah, bukan mudah kerja ini. Turunnya wahyu dalam tempoh subhanallah 13 tahun campur 10 tahun fasa Mekah dan Madinah, 23 tahun. Kita beli Quran RM23, kita letak sepah-sepah macam tu saja. Ada beberapa biji, 23 biji Quran dalam rumah kita, pun satu kita tak baca dalam setiap hari. Sedih. Muslimat dirahmati Allah, jangan kamu nanti dilaknati oleh Al-Quran itu. Sebab Al-Quran ini juga makhluk, kata-kata Allah. Dia boleh kalau nak buat, kita dulu baca Quran tinggal lama, cari jumpa balik guru, ustazah, saya rasa saya dah kena laknat dengan Quran. Saya biasa jumpa orang cakap macam ni, muslimat. Ish, kenapa haji cakap macam ni? Kenapa makcik cakap macam ni? Sebab dulu kecil-kecil saya dah khatam Quran, ustazah. Tapi saya mengaku saya pergi universiti, belajar kat luar negara, saya balik, kahwin, sibuk dengan kerja. Sekarang dah pencen baru saya nak belajar Quran balik. Saya pelik kenapa lidah saya tak boleh baca. Dan kenapa lebih susah nak belajar mengaji daripada dulu. Quran boleh melaknati kamu. Muslimat dirahmati Allah. Baik, suratul Fatihah diletakkan di permukaan kerana sesuai dengan namanya, dan ia menjadi ummul kitab, ibu kepada segala Al-Quran. Ketika ustazah menggunakan tadabbur suratul Fatihah mengikut kesesuaian yang kita boleh guna pakai ketika kita solat. Okay, muslimat dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang pertama. Bukan Bismillahirrahmanirrahim sunat macam kita baca dalam surah-surah lain. Wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Perbahasan Allah itu sahaja, perbahasan nama Allah itu sahaja di dalam tafsir Al-Azhar makan 4, 5, 6, 7, 8, 9 muka surat. Nak bahas nama Allah itu sahaja dalam kitab tafsir ada 9 muka surat. So agak-agaknya kalau kita belajar Fatihah ni, bila nak khatam, muslimat? Sebab tu Ustazah kata kalau kita buat kuliah secara live ni, kita terus dapat ilmu, apply dalam kehidupan kita. Apa yang paling boleh dimanfaatkan? Target Ustazah semalam, Ustazah maklum, untuk kita khusyuk dalam solat. Kita faham solat kita rakaat pertama bermula dengan iftitah, sunat. Baca iftitah ni sunat hayat. Baca iftitah. Rugi tak baca iftitah kerana di dalamnya ada
ikrar kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berakhir nanti kita mengakui dengan Allah, wa ma ana minal musyrikin wa ana minal muslimin. Jangan terbalik ya. Gunakan PKP ini. Mudah je muslimat record duduk diam-diam, suami dah tidur, anak-anak dah tak ada apa nak buat. Kita sandar-sandar dekat sofa tu tengah iklan Doraemon pula dah. Drama yang kita tengah tengok tu muslimat. Tengah iklan tu slowkan sikit iklan. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Record. Buat apa kita record? Nanti kita dengar balik suara kita. Allahu akbar kabira. Kita semak, Google lah bacaan solat ataupun buku anak cucu kita tu, buku panduan solat. Dengar balik suara kita. Jari kita ni tunjuk yang diajar dalam buku panduan. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa kenapa pula aku sebut kasira? Sebenarnya katsira. Contoh macam tu lah. Sebab kita nampak, selama ni aku kasira. Sebenarnya kathir. Tengok mana makhraj dia, sebab kita dah belajar Al-Quran. Lagi-lagi dah suratul Fatihah muslimat. Surah yang kita baca, doa kunut kita, bacaan tahiyat akhir kita yang panjang itu, record, dengar balik, semak suara kita sendiri. Dah tua-tua ni berapa ramai yang terbalik tonggang langgang bacaan, konon nak dapat pahala sunat, tapi akhirnya dapat dosa. Sebab yang kita duk hafal dari kecil dulu tak disemak ramai-ramai sahaja, kita very confident yang itulah bacaan solat kita. Sampai ketua kita ni baca benda yang salah, na'udzubillah. Perbaiki muslimat. Okey, perbaiki. Okey. Kenapa kita lafaz Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang? Saya tak bahas dah ayat ketiga nanti, Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab diulang apa yang ada dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Okey? Kalimah Ar-Rahman, kalimah Ar-Rahim membentuk rahmat yang kita nak rebut daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu rahmat yang Allah yang kita duk rebut daripada Allah? Kasih sayang Allah. Wujud pula dalam kehidupan bermasyarakat, kita dituntut untuk mempunyai satu sifat marhamah, penuh dengan kasih sayang. Semua ni muslimat dirahmati Allah berasal daripada kalimah Rahman, berasal daripada kalimah Rahim. Maha Pemurah, Maha Penyayang. Jadi kalau kita sebutkan, Masya Allah, kalimah Rahman, kalimah Rahim ni, kita duk sebut siapa dia itu? Dengan nama Allah. Ar-Rahman itu nama Allah. Ar-Rahim itu nama Allah. Okey, muslimat. Sebab itu adalah pendapat yang marah kalau kita hanya sebutkan nama anak-anak kita sebagai Rahman, sebagai Rahim. Tak boleh sebut Rahman, tak boleh sebut Rahim. Beria dia marah. Kerana apa? Sebab katanya Rahman Rahim tu hanya nama untuk Allah. Kita kena bubuh nama Abdul Rahman, Abdul Rahim. Jangan panik yang dengar ni. Betul ada pendapat yang demikian. Ini orang yang terlampau syadid. Tapi ulama berbahas, muslimat dirahmati Allah. Selagi mana hati kita tidak meniatkan si Rahman, yang kita bubuh nama Rahman itu adalah Tuhan kita, dia tetap bukan Tuhan. Tapi kalau memang pakar bahasa Arab, memang kita boleh pilih sendiri nama. Kita dah belajar ni, kita pilih balik, tukar nama pergi JPN. Saya tak naklah nama saya Ar-Rahman, saya tak naklah nama saya Rahim, saya nak Abdul Rahim, baru betul. Kalau bubuh Rahman ni macam nama Tuhan. Ada pula orang lagi Al-Mengoni, dia kata, eloklah nama aku macam nama Tuhan, nanti kau bolehlah sembah aku. Na'udzubillah min zalik. Kemengongan tahap apakah kalau macam ni? Sebab tu kita kena belajar. Okey, muslimat dirahmati Allah. Baik. Sifat Rahman Rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala kita perhatikan. Muncul rahmat ilahi. Sebab tu lafaz je Bismillahirrahmanirrahim dalam solat, terasa kasih sayang Allah. Saya sebut dalam kuliah-kuliah muslimat, kalau kita menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kita yang sudah terasa ustazah dah tua-tua ni, suami tak berapa sayang sangat macam dulu-dulu. Ustazah, anak-anak lelaki bila dah kahwin, kasihnya berpindah pada suami, kasihnya berpindah pada suami, berpindah pada isteri, tak sayang dah saya sebagai ibu. Perasaan kita ni muslimat, makin tua makin sensitif. Padahal kita sendiri faham, anak kita sudah punya tanggungjawab.
kita nampak macam melebihkan mak mentua dia. Muslimat, jangan layan perasaan-perasaan yang boleh membunuh keadilan hati kita sendiri kepada haknya. Apa hak hati kita ni? Kita jaga kita. Suami nak jaga kita sampai mati, yang direzekikan Allah sahaja dapat kasih sayang makin bersemi sampai ke mati. Sungguh muslimat, ada orang yang direzekikan Masya Allah mati isterinya macam orang tak boleh hidup. Nak pergi kubur pagi petang, kasihnya dibawa mati sekali. Berapa ramai orang kata, ya Allah Ustazah, bapak saya lepas mak saya meninggal macam tak ada semangat. Nampak sangat cintanya tu dah dibawa pergi oleh isterinya. Lemau hidup dia macam tu, contoh kan muslimat. Tapi ada orang, ya Allah, yang mati suami tak reda pun sampai dia mati. Sedih. Ada orang yang membesarkan anak dengan susah payah, tetapi bila besar dia lupakan ibu dan ayah. Betul, kita patut sedih. Ini fitrah. Tetapi jangan layan sedih ini. La tahzan, innallaha ma'ana. Kita bukan siapa-siapa muslimat. Hak Allah berlaku. Kalau Allah nak ambil sekelip mata sahaja, Allah nak ambil sekelip mata sahaja. So remote controlnya ada pada kita. Boleh bersedih, terkenang sekali-sekala. Itu anugerah dari Allah untuk kita terus mengingat dan menghadiahkan doa. Tetapi muslimat dirahmati Allah, kembalikan kepada Allah yang Maha Ar-Rahman, Maha Ar-Rahim. Sepatutnya orang yang dipilih Allah, hari ini aku mampu solat fardu subuh pagi tadi, ternanti-nanti sekejap lagi kita nak fardu zuhur. Awal waktu berdiri untuk fardu zuhur, Allahu Akbar. Mulakan Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kita lupa dah segala kasih sayang. Kita dah tidak bertanya-tanya kepada Allah, kenapa sayang suami dah tak sama macam dulu, kenapa sayang anak kepada kita dah tak macam dulu. Tak bertanya. Kerana bila orang sudah merebut mendapat cinta Rahman dan Rahimnya Allah, muslimat, dia dah tak peduli dengan Rahman, sifat kasih dan sayang seorang makhluk berbanding kasih dan sayangnya tak boleh kata seorang Al-Khaliq. Muslimat, jauh beza, Masya Allah. Sebab itu kat mana nak dapat roh ini tanpa ilmu? Ada orang yang Bismillahirrahmanirrahim, tengok Allah kipas lama tak basuh dah rupanya. Itu je. Baca Fatihah ini dengan rasa, muslimat dirahmati Allah. Allah tu memang sifatnya pemurah, sifatnya penyayang. Bukan orang yang beriman kepada Allah saja. Setiap kelahiran dia membesar sebagai orang bukan Islam pun, tengok muslimat dirahmati Allah, mereka si Ahcong Kumaresa ni dapat hujan yang sama, dapat matahari yang sama. Mereka tarik nafas, hembus nafas, tak kena charge pun oleh Allah, tetap dapat nikmat yang sama. Kalaulah Allah itu tidak Rahman, tidak Rahim, Allah hanya akan berikan kepada kita, yakni orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah. Muslimat, itu sifat Rahman. Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kita terasa, ish, macam apa yang aku buat ni rasa macam dipermudahkan, macam tenang, lapang. Tengok kata Hamka, rahmat ilahi nampak juga bukan pada manusia sahaja muslimat. Tengok bagaimana kasih sayang Allah pada 2 ekor burung. Ini satu cerita-cerita dalam tafsir Al-Azhar yang buat kita berfikir. Tak payah cerita hal manusia, kita tengok macam mana Allah melayani sifat Rahman dan Rahimnya. Lebih-lebih lagi lah kepada manusia yang Allah sudah confirm cop mohor kita ini sebagai ahsanu taqwim, sebaik-baik kejadian yang Allah cipta. Kalau kita ada special benda yang kita rasa, ini ada sentimental value, Ustazah, saya tak boleh buang benda ni, kita sayang dia mengatasi segala. Allah kata manusia ni ahsanu taqwim, sebaik-baik kejadian yang dia cipta, sudah pasti mengatasi sayang Allah kepada makhluk lain. Tetapi tengok bagaimana Allah melayani 2 ekor burung, seekor jantan, seekor betina. Yang betina sedang mengerami telurnya, dan yang jantan terbang mencari makanan dan membawanya pulang. Terbang lagi dan pulang lagi, sedang mulutnya menggonggong sebutir makanan kecil. Keduanya bernyanyi-nyanyi, bercericik, bersiul, yang bunyinya dapat kita rasai penuh rahmat. Siulan burung-burung itu juga menjadi hiburan bagi manusia. Muslimat dirahmati Allah, kita pernah terfikir tak,
burung betina duduk jaga anak, burung jantan cari nafkah. Cari nafkahnya burung jantan hanya berkonsepkan bismillahi tawakkaltu ala Allah. Allah yang cipta aku, pasti aku bawa balik nanti dapat rezeki. Ada walaupun sedikit dekat paruh burung, disuapkan kepada isteri dan anak-anak. Dia tak punya akal muslimat, tapi macam mana dia boleh bawa rezeki balik? Sebab dia tidak bergantung kepada makhluk, dia bergantung kepada Khalik. Manusia yang punya akal ni pula, kalau aku kena berhenti kerja ni, habislah, aku tak akan dapat kerja lain. Muslimat, kita bergantung kepada manusia. Si pemberi rezeki Allah yang Maha Razzaq. Kita baru sebut 2 daripada Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, sudah terasa kerdilnya diri. Ar-Razzaq, muslimat dirahmati Allah, pemberi rezeki, Maha pemberi rezeki. Kamu cari tak si pemberi rezeki itu sebelum kamu mencari rezeki? Kamu sibuk mencari rezeki, tetapi kamu tidak sibuk mencari siapa pemberi rezeki. Maka kamu kekal sebagai manusia yang mendakwa hidup, tetapi hatimu dah lama mati. Tak malukah kamu dengan burung yang keluarnya penuh dengan tawakal? Dia tak ada tangan kaki macam kita muslimat, tapi dia balik mesti bawa rezeki. Siapa yang hantarkan burung itu penglihatannya nampak seekor ulat yang sedang menggeletis dekat sampah, diambil dengan paruhnya, dibawa balik ulang alik usahanya dengan paruh yang kecil. Kita hanya cukuplah satu usaha, dah tak boleh nak bawa grab food, nak bawa apa lagi? Saya memang itu je lah kepakaran saya, ustazah. Kita tak nak cari apa lagi usaha lain muslimat. Allahu Akbar, hinanya kita sebagai manusia. Apatah lagi dapat kita lihat, kata Hamka, pada seorang ibu ketika melahirkan anak. 9 bulan, badan dalam payah, susah, sakit, penat. Datang rayuan anak akan lahir, dia pun tidur. Selompat hidup, selompat mati. Maksud, si suami berjalan sekitar rumah dengan dada berdebar, dipengaruhi oleh rasa cemas dan harap. Cemas kalau isteri yang dicintai diserang bahaya hingga maut ketika melahirkan, dan harap moga-moga si anak lahir dengan selamat dan ibunya selamat pula. Kepada siapa saat cemas itu kita pindahkan rasa itu muslimat? Bukankah kita hanya berharap kepada Allah? Lebih-lebih zaman dulu yang doktor tak boleh nak bagi 3D scan sebagainya, nak tengok keadaan anak dalam keadaan selamat atau tidak dalam kantung rahim si ibu. Bukankah semuanya kita berpaut kepada Allah? Demikian beratnya penderitaan mengandung. Bidan tidak sedia menolong, hanya alat je bidan tu. Dan setelah ditunggu dengan harap dan cemas, lahirlah anak itu. Kedengaran tangisnya. Dengan kedengaran tangis itu, kelihatan wajah si ibu lega, hilang segala kepayahan. Kadang-kadang mata tertidur sejenak kerana letihnya melahirkan anak. Diobati oleh tangis anak yang baru lahir, hilang penat kerana melahirkan anak bila mendengar tangis anak. Allahu Akbar. Dan si suami yang telah mundar-mandir sejak tadi di luar kamar bersalin, setelah diberitahu bahawa anaknya sudah lahir, anak dan ibu selamat, kadang-kadang menangis dia kerana sangat terharu. Rahmat Tuhan telah dimasukkan ke dalam jiwa mereka semuanya. Sekaligus datang rasa kasih seorang suami kepada isteri yang kepayahan bersalin. Datang cinta ibu dan ayah kepada anak yang menjadi pengikat kasih sayang mereka. Siapa yang mencampakkan rasa kasih ini muslimat? Allah. Sebab tu apabila kita pelik tengok kenapa ya orang tu boleh bunuh anak sendiri, boleh rogol anak sendiri, Allah dah cabut Rahman dan Rahimnya ini. Allah dah cabut rasa kasihnya ini. Muslimat dirahmati Allah, jangan sampai kita dibeginikan oleh Allah dengan melihat kasih sayang suami isteri dan ayah terhadap anak. Muslimat dirahmati Allah, mana dah hilang tadi? Kasih nenek terhadap cucu, dengan melihat kasih sayang di antara binatang, burung-burung dengan berbagai jenisnya, dapatlah kita mengetahui betapa besarnya Rahman dan Rahim Allah atas makhluknya. Dan akan sirnalah rasa benci. Betul tak ibu? Ada tak ibu-ibu yang benci kepada anak? Ibu-ibu dirahmati Allah, berapa banyak
yang terluka hatinya, disakiti oleh anak, tertinggal parut, tetapi kenapa ibu-ibu masih memaafkan? Kerana apa ibu? Kerana Allah campakkan Rahman dan Rahim itu ke dalam hati. Kita telan sakitnya. Betul tak ibu-ibu dirahmati Allah? Isteri yang masih ada secebis sayang pada suami, muslimat dirahmati Allah, sanggup pendam, simpan, diam, tidak menceritakan aib suami kepada orang lain. Kerana apa muslimat? Allah yang campakkan sifat Rahman dan Rahimnya kepada kita. Sebab itu jangan pelik ada suami yang boleh pukul isteri, di mulut kata sayang, tetapi sebenarnya Allah telah tarik nikmat rahmat ini daripada hatinya. Allahu Akbar. Kata Nabi SAW yang digunakan oleh Hamka dalam tafsir Al-Azhar membahas ayat pertama suratul Fatihah. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Orang yang ada rasa rahim akan dirahmati oleh Tuhan yang Rahman, yang memberikan berkat dan maha tinggi. Sayangilah orang-orang yang di bumi, supaya kamu disayangi pula oleh yang di langit. Sayangi, tebarkan kasih sayang yang di bumi. Apapun ujian suami kita, anak-anak kita, muslimat dirahmati Allah, sayangi. Jiran tetangga kita, kawan-kawan kita, rakan-rakan Facebook kita, sayangi. Orang yang sayang ini hatinya tak akan ada benci. Orang yang hatinya ada kasih sayang, dia akan disayangi oleh penduduk langit Allah. Apa bukti? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi dan Al-Hakim dari hadis Abdullah bin Umar. Sahih daripada Nabi SAW. Berkasih sayang atas muka bumi Allah, kamu akan disayang oleh yang di langit Allah. Siapa itu muslimat? Puncak pemilik Ar-Rahman Ar-Rahim itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika melafazkan Bismillahirrahmanirrahim dalam Fatihah, buanglah segala rasa sedih. Walau terasa kurang dah kasih sayang makhluk, kerana aku sedang dicintai oleh Allah. Apa bukti Allah cinta pada kita? Allah pilih kita untuk solat saat itu menyebut kalimah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya Rab, pindah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Siapa yang paling berhak dipuji muslimat dirahmati Allah? Allah semata-mata. Sebab itu kalau orang datang pujian kepada kita, ingat, bagi wanita khususnya, ujian yang paling sukar untuk kita tepis kadang-kadang sebenarnya adalah pujian. Wanita ni kadang-kadang muslimat lemah hanya dengan pujian. Seorang anak dara dibelai oleh ibunya, jangan keluar berdua-duaan dengan lelaki, jangan. Ayah terlupa nak memuji-muji, terlupa nak bersahabat dengan anak dara mencari kawan-kawan lain. Yang lain jantina, baru ada boyfriend sikit, you lah yang paling cantik di kalangan perempuan yang ada dalam kelas ni. Hancur kerana pujian adalah merupakan ujian bagi seorang wanita. Berapa ramai wanita tewas hanya kerana pujian. Dipuji-puji bila selfie dekat Facebook, wah lawannya muka engkau sekarang, tak lena tidur kita satu malam. Lawa sungguh ke aku ni? Muslimat, akhirnya kembang kita tak kempis-kempis. Sebenarnya bila dipuji, pandang ini sebagai ujian. Jangan sampai aku kembang tak kempis-kempis ni ya Allah. Jangan sampai aku naik ke atas tak turun-turun ni ya Allah. Kalau makin tinggi aku naik, jatuh aku dahsyat nanti ni ya Allah. Faham tak maksud Ustazah muslimat? Jangan syok sangat dengan pujian. Ia satu ujian yang sangat besar. Perbaiki hati. Serahkan balik puji-pujian itu kepada Allah yang paling berhak dipuji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau Allah tak bagi saya sihat, mana mungkin saya boleh buat semua nikah. Kalau Allah tak bagi saya sikit ilmu, mana boleh saya buat macam nikah. Kalau Allah tak bagi saya rezeki, mana boleh. Kembalikan semua kepada Allah. Kalau saya tak punya sahabat-sahabat baik macam akak semua ni, macam mana saya nak dapat buat semua nikah? Jangan ya kerana akulah, kerana aku. Bahayanya pujian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Muslimat, kita hebat. Contoh, kita hebat di kampung kita saja, di negara kita saja. Tapi Allah yang berhak dipuji kerana dia pemilik segala alam.
Bila kita sebut di lisan kita, ya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, makna wahai manusia, mu jangan perasan bahawa Tuhan Allah yang kita sembah ni adalah Tuhan kita saja. Dia juga Tuhan kepada seluruh alam, termasuk flora dan fauna, binatang, tumbuh-tumbuhan, ahcong kumaresen, pengerusi WHO, segalanya lah. Siapa sahaja yang belum Islam itu, Tuhannya adalah Allah. Tuhannya Allah. Tapi mereka menafikan, memilih Tuhan-Tuhan yang lain. Muslimat, patung depan rumah mereka tu ke yang lahirkan mereka? Bukan. Penganut Hindu dekat Batu Cave Selayang tu ke yang bagi dia rezeki? Bukan. Allah. Ini Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Dan bila kita faham Allah ini Tuhan semesta alam, kita nampak kucing, mata kita zahir nampak kucing, tetapi fikiran kita sampai kepada Allah. Hebat Allah ciptakan kucing 4 kaki. Dia tak pergi kerja, tak punch card kucing ni, tapi ada je rezeki dia. Rezeki dia kat mana ya? Dalam singki rumah aku duk ambil seekor ikan yang aku nak siang tadi, ada 5 ekor, dah tinggal 4 ekor. Nak pelangkung kucing dengan penyapu ke? Kalau kita nampak kucing, kita ingat Tuhan kucing itu adalah Allah, yang Tuhan sama yang kita sembah itulah Allah, kita takkan biadab dengan makhluk Allah bernama kucing. Kita takkan angkat penyapu belasah kucing tu, muslimat. Kerana apa? Kalau kita pukul kucing, Tuhan si kucing akan marah tak? Kucing tak boleh balas apa. Kita boleh bunuh je kucing yang jahat tu, contoh. Yang berak depan rumah kita hari-hari tu, kita tembak je dia, contoh. Muslimat dirahmati Allah. Tetapi Tuhan dia memandang. Allah, mu kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin di lisan, tapi mu nampak kucing yang aku beri alamat kepada kucing, pergi singki Muzayyanah Abdullah, ambil 1 ekor ikan dia tu. Siapa suruh mu tak tutup pintu? Siapa suruh mu tak jaga hakmu? Patutlah kucing mudah-mudah ambil. Kalau kita fikir, kita sembang, ikan aku ni kena ambil dengan kucing dalam singki. Kita tanya orang sebelah, kenapa kucing tu tak pergi rumah kau? Aku tutup tingkap tadi. Salah sendirilah, muslimat. Jadi sebenarnya tak boleh kita, kalaulah aku tutup tingkap tadi. Sebenarnya nak ringankan beban di hati kita ni, Allah yang hantarkan dia ke dalam rumah aku. Allah buat aku terlupa nak tutup tingkap hari ni, besok dalam satu taman ni mungkin dia pergi rumah hujung pula. Sebab Allah akan pastikan setiap ciptaannya ada rezeki. Kucing berjalan dari satu tempat ke satu tempat cari rezeki. Tapi ada orang yang susah, tapi masih sihat, tak nak mencari rezeki dari satu tempat ke satu tempat. Sebab itu kamu tertanah. Bahasa Hamkah ni tertanah, muslimat dirahmati Allah. Dia hidup lagi tapi dia dah macam jadi tanah. Dia tak bangkit. Dialah tanah, dipijak-pijak. Sebenarnya jadi manusia yang hidup, kamu jangan tertanah. Bangkit dari tanah itu sebab kamu masih hidup. Berjalan di atas muka bumi ini, berusaha mencari rezeki. Pasti kamu akan mendapat. Faham ya, muslimat dirahmati Allah? Subhanallah. Sama juga dengan pokok-pokok. Kita duk siram pokok, muslimat dirahmati Allah. Pokok tu sambil kita siram, kita mengumpat orang dengan jiran sebelah. Dia pun siram pokok juga, kita siram pokok. Kau tahu rumah yang baru beli kereta tu mengumpat. Yang pokok ni kata, ya Allah kan, konon nak memberi kehidupan kepada aku. Aku ni tak berhenti berzikir kepada Allah yang menciptakan aku. Tapi manusia ni yang konon menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, mulutnya menghina-hina, mencaci orang lain. Tuhan, pokok itu bukan Tuhan kita, tetapi dia makhluk Allah yang tak berhenti berzikir kepada Allah. Sebab itu ada sunnah Nabi SAW bila menghantar jenazah ke perkuburan, dia patahkan satu pohon, dia pacakkan dekat kuburan. Bila ditanya oleh sahabat, sebab kata Nabi, pokok ini berzikir, semoga menjadi penyejuk kepada barzakh. Kita manusia terlupa untuk berzikir, tapi lisan menyebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang paling patut dipuji adalah Allah Tuhan semesta alam. Ya Rabb. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ustazah tak bahas sebab sama dengan ayat pertama tadi. Pindah. Maliki Yaumiddin. Problem ni handphone Ustazah ni, muslimat dirahmati Allah. Duk tak nampak langsung komen. So tak apa ya, semoga kita mendapat ilmu juga bermanfaat hari ini, muslimat dirahmati Allah. Itulah dia, bila kita melafaz dalam Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim ayat 1,
Alhamdulillahirabbil alamin ayat 2, Ar-Rahman Ar-Rahim ayat 3, Maliki Yaumiddin ayat 4. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Itu yang ada dalam minda kita. Kita duk hafal terjemahan Fatihah kan, muslimat dirahmati Allah. Tetapi kalau kita harfiahkan, Malik, penguasa, yang paling berkuasa. Kerajaan langit pun dia punya, kerajaan bumi pun dia punya. Itulah Malik, tu nama lain bagi Allah. Yaum, hari. Ingat bila kita baca Quran jumpa kalimah yaum, yaum ini bukan cerita hari jadi kita, hari esok hari Jumaat, bukan. Yaum ini cerita pasal hari kiamat. Yaumiddin, hari agama. Din itu agama. Kita akan berdiri di mahsyar Allah dengan bertemu Malik, penguasa, kepada hari agama. Apa maksudnya tu Ustazah? Tengah sembahyang, tolong ingat di hati, aku ni pasti nanti akan berdiri di hadapan Al-Malik, penguasa, yakni Tuhanku, yang Tuhanku takkan bertanya tentang benda lain pada yaum, pada hari tersebut, kecuali dia hanya akan tanya tentang din, agamaku. Kena datangkan rasa itu di hati. Maka orang yang sedang baca Fatihah Maliki Yaumiddin, tadi pukul 9 pagi, aku ada deal satu projek, ya Allah. Terlibat rasuah ke riba ke, ya Allah? Nanti kalau aku jadi join projek tu, ya Allah, apa aku nak jawab di hadapan kau? Sedangkan dalam agama tidak menghalalkan riba dan rasuah, ya Allah. Orang yang solatnya betul-betul untuk Allah, lepas sembahyang telefon, biarlah saya hilang projek tu, tak apa. Pelik dah, ini keuntungan berjuta-juta ni. Sebab kalau saya ambil tu, agama saya rosak. Muslimat, kalau semua kita yang melafaz Maliki Yaumiddin sebagai suami, ingat aku ni ditanya tentang agamaku, jadi suami ikut tak agama? Benda asas agama suruh suami wajib menafkahi isteri dan anak-anak. Kalau dia kata, yang penting abang bagi kasih sayang, awak kan kerja, tak payahlah nafkah-nafkah semua. Salah suami, walau gajimu kecil berbanding isterimu, nafkah wajib diberi kepada isteri. Tapi sebelum kahwin, si isteri ni kena fahamlah dia kahwin dengan suami yang macam mana. Tahu kan suami tu gaji lebih kecil daripada kita orang perempuan. Lalu apa yang harus dipersetujui? Okey abang, kalau gaji abang 1,000 sebulan, saya redha RM300 je nafkah untuk makan pakai saya. Yang lain-lain saya nak bermewah-mewah, gaji saya kan ada. Ada perbincangan. Jangan sudah cinta tahi kucing rasa coklat. Bila cinta dah semakin terkikis, muslimat, mulalah ungkit segala. Mana suami tak pening? Dulu bukan awak kata yuran tuition anak semua awak yang nak bayar? Kalau ikut saya, tak payah hantar tuition. Gaji saya 1,000 je sebulan. Hantar je sekolah kebangsaan. Dah balik sekolah, duduk diam-diam, kita ajar sendiri kat rumah. Kebanyakan perempuan yang tak reti bersyukur, dia bermula dari dirinya sendiri. Nampak orang hantar anak sekolah swasta, dia nak hantar juga. Nampak hantar tuition ini dapat 5A, nak hantar juga. Tapi sebenarnya dia tak mampu, muslimat dirahmati Allah. Akhirnya sebab nak sama dengan level yang orang lain mampu, dia memperlekehkan suami sendiri. Kat sini kebanyakan silap kita orang perempuan. Okay, muslimat dirahmati Allah. Jadi ingat, sebagai isteri aku ni ikut agama tak? Sebagai anak aku ikut agama. Hei anak yang ikut agama, setelah kamu anak lelaki berkahwin, kamu bukan mendahului isterimu nombor 1, tapi ibumu tetap nombor 1. Ini yang agama perintahkan. So tanya diri kita, aku ni ikut agama tak? Sebagai pekerja aku ikut agama tak? Cara rezeki, aku mencari rezeki ni ikut agama tak? Udkhulu fis-silmi kaffah, masuk ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Barulah kita tak takut nak mati bila bertemu dengan Allah Maliki Yaumiddin. Allah nak tanya hanya tentang agamamu. Masya Allah. Datangkan rasa ini dalam solat. Kamu takkan sempat berfikir apa-apa selain daripada beristighfar atas dosamu yang sudah jauh daripada agama Allah.